Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang menonton. Apa khabar? Salam sejahtera dan hai juga cikgu ucapkan kepada murid-murid cikgu di SK Agama, murid-murid tahun 5 tahun 2021. Baik, semoga semua seperti biasa kita mendoakan kesejahteraan dan keselamatan untuk kita semua, rakyat Malaysia, dan juga kepada kita juga, kita berusahalah sehabis baik untuk menentang COVID-19 ini sehingga ke penamatnya, insya-Allah. Untuk kali ini, cikgu ingin meneruskan pembelajaran kita untuk rakaman kali ini dengan tajuk yang baru, iaitu tajuk yang kedua dalam silibus tahun 5 ini, Sains KSSR Semakan dengan Semakan. Baik. Pada minggu yang lepas kita sudah mempelajari, bukan, pada rakaman yang lepas kita telah mempelajari tentang kemahiran proses sains yang merupakan sebahagian daripada kemahiran saintifik. Okey, sekarang kita nak pergi kepada satu tajuk yang pertama di dalam sains hayat, life science. Sains hayat ni maksudnya berkaitan dengan organisma yang seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Jadi dia adalah berkaitan dengan sains hayat. Tema dia ialah sains hayat. Tajuk dia ialah manusia. Okey, saya rasa saya juga ingin mengingatkan kepada murid-murid, ia adalah satu kesinambungan kepada apa yang kita belajar pada tahun 4, iaitu tentang pernafasan manusia, dan tahun 3 kita belajar tentang pencernaan, kan. Jadi kita sekarang ni nak pergi lebih mendalam dan lebih banyak lagi tentang diri kita sebenarnya. Okey, so kita terus kepada kandungan di dalam buku teks. Cikgu besarkan sedikit paparan dia. Okey, tajuk berkenaan manusia. Chan dan rakan-rakan sedang bermain di taman perumahan mereka. Main apa ni? Main rugby dekat taman perumahan. Bukannya mainan yang yang selalu dimain oleh kanak-kanak sekarang lah. Cikgu tengok, kamu tidak dapat lari daripada saya. Dia nak sentuh, kan? Kalau dia sentuh, jadi bola tu kena bertukar tangan, betul? Tiba-tiba kerak, si Chan ni terjatuh kerana terlanggar akar pokok yang besar. Ada berlaku sedikit kemalangan lah. Aduh, sakitnya. Lepas tu dia kata, jangan risau. Sorry. Tercepat pula. Jangan risau puan. Imbasan sinar sinar X pada kaki anak puan tidak menunjukkan sebarang kecederaan. Okey, apa yang dapat kamu lihat pada imbasan sinar itu? Kenapa kita boleh tengok tu? Nak tengok apa? Tengok kedudukan tulang kita tu masih berada dalam keadaan yang normal ataupun sudah berlaku kecederaan dalaman. So seterusnya kita terus kepada sistem rangka manusia dan fungsinya. Tahukah kamu mengapakah cacing tidak dapat berdiri tegak? Mengapa? Kerana cacing tidak dapat berdiri tegak kerana tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia. Manusia adalah organisma vertebrata. Ingat lagi perkataan vertebrata? Kita sudah belajar di dalam tahun 4. Vertebrata bermaksud mempunyai tulang belakang. Okey. Invertebrata ialah tidak mempunyai tulang belakang. Jadi cacing vertebrata atau invertebrata? Invertebrata. Manusia ialah vertebrata. Boleh? Dalam sistem rangka, dia kata cacing ni, kamu mungkin terpaksa menjalar untuk bergerak seperti cacing ni, seperti saya. Jadi apakah tulang-tulang yang yang kita miliki? Okay, sistem rangka manusia dibina daripada tulang-tulang di dalam badan. Bagaimanakah rangka utama ini berfungsi? Okay, kita pun tengok dekat gambar rajah yang ditunjukkan. Tengkorak di atas bahagian kepala, tulang rusuk yang melindungi paru-paru dan bahagian dada, tulang belakang yang merupakan tulang yang paling penting sebenarnya. Nanti kita tengok kenapa kita kata tu paling penting. Tulang tangan dan juga tulang kaki.
Dan dia khususkan gambar ini kepada bahagian otak. Tengkorak kita ni melindungi otak dan segala benda yang duduk di dalam kepala kita. Boleh? Okey, kemudian kamu boleh tengok juga gigi-gigi adalah merupakan sebahagian daripada tulang. Jadi dia adalah bahan yang sama ataupun dia mempunyai kandungan yang sama seperti tulang di seluruh badan kita, iaitu kalsium. Tengkorak melindungi otak kita daripada kecederaan. Jadi bila terkena bola, tengok ni macam ni, berlaku ni lah, macam tersilap, tertendang bola terlalu kuat ataupun kamu baling bola terlalu kuat, terkena kepala kawan kamu, jadi dia masih selamat. Tetapi mesti ada had daya yang terkena kepada kepala kita tu. Okey? Dan inilah sistem rangka manusia. Ada berapa? Ada tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan kaki. 4 saja. Boleh? Tulang tangan dan kaki. Tapi kalau ikut, kita ada berapa ratus kah? Berapa ratus jenis tulang? Cikgu ingat, cikgu nak minta murid untuk cari ya. Dia ada 6 berapa tu nombor dia tu. Nanti tolong cari ya. Okey, so sistem rangka manusia seperti berikut. Tulang belakang pula, dia menyokong tubuh kita. Jadi kita boleh berdiri dengan tegak, kita boleh membongkok, dan kamu tengok ni, dia boleh melakukan senaman ke kiri dan ke kanan. Maksudnya kamu boleh melenturkan badan kamu ke pelbagai arah. Okey, so next, tulang rusuk pula. Tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Jadi peparu kita berada di dalam sangkar rusuk. So dalam sangkar rusuk tu ada juga di tengah tu ya, ada saluran dan sebagainya tu, dan juga kamu tengok organ-organ yang dalam ni pun seperti peparu, jantung, hati pun hampir-hampir berada di dalam sangkar rusuk. Dan peparu dan perut, hati ni dia terkeluar sedikit lah. Maksudnya dia ada perlindungan daripada tulang rusuk. Okey. Tulang tangan dan tulang kaki pula adalah untuk menyokong tubuh dan membolehkan pergerakan badan. Tulang tangan dan kaki sebagai sokongan dan juga pergerakan. Baik, so daripada 4 jenis tulang yang dinyatakan itu, fungsi-fungsi dia adalah berbeza. Kita cuma belajar jenis tulang yang utama. Okey? Okey, seterusnya, bila kita ada tulang, dia mesti ada pengikat dia supaya dia boleh berada dan bergerak dengan keadaan yang stabil. Jadi ia dipanggil sebagai sendi. Okey, contohnya jari kita mempunyai sendi, pergelangan tangan kita mempunyai sendi untuk membantu tulang itu bergerak. Rafi memerhatikan model rangka manusia. Okey, nanti insya-Allah kalau di bilik sains nanti cikgu sudah pun ada belikan ni. Sendi ialah, okey cikgu, bagaimanakah tulang-tulang dalam rangka manusia bersambung? Tulang tu disambung oleh sendi. Okey, contohnya 2 tulang pada lutut bertemu pada sendi. Okey, cikgu nak gunakan highlighter. Okey, bersambung atau bertemu. Contohnya 2 tulang pada lutut bertemu pada sendi lutut. Jadi kaki kita dengan yang bawah sekali tu dia ada sendi lutut. Okey, sendi ialah tempat pertemuan 2 atau lebih tulang. Jadi kalau ada tempat tu 2 tulang bertemu, ada sendi yang mengikatnya, ya. Ada juga 3 tempat dia diikat oleh sendi. Dekat mana yang ada 3 tulang bertemu? Okey, mari kita perhatikan kedudukan sendi yang terdapat pada rajah rangka manusia di bawah. Okey, kamu pun tengok dekat leher ada sendi. Kita boleh bengkok halakan dia ke pelbagai arah, belakang, depan. Di bahu kita, di antara siku kita ni, dan di pergelangan tangan. Kemudian ada di bahagian lutut dan pergelangan kaki. Kedudukan sendi manusia yang ditunjukkan ini adalah yang secara umum. Berpandukan rajah manusia ini, sebutkan dan tunjukkan kedudukan sendi pada bahagian badan kamu. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil sebagai
ruang pelvic kita ni. Okey, so dia ada juga sendi supaya kita boleh berjalan. Okey. Apakah fungsi sendi? Sendi yang terdapat pada manusia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Mengapakah perlunya sendi pada setiap penyambungan dua tulang? Okey. Mengapakah tulang dia patah ni kan, dia berlaku kecederaan. Mengapakah saya tidak dapat membengkokkan tangan saya? Cuba lihat tangan Ravi yang sudah dibalut dengan kain andoh. Dia sudah cedera. Dapatkah dia membengkokkan tangan? Tidak dapat kerana tulang-tulangnya terhalang daripada bergerak. Jadi dia tak dapat bengkok sebab tulang dia sudah dihalang. Tangan Ravi yang tidak dapat dibengkokkan ialah contoh keadaan tulang-tulang manusia jika tiada sendi. Jadi kita bila duduk dalam ni, tangan ni ada tulang sahaja, kita hanya boleh luruskan dia sahaja. Faham? Perhatikan atlet, penari dan pemain papan luncur di bawah. Bagaimanakah mereka dapat menggerakkan anggota badan mereka dengan mudah dan membuat pergerakan tertentu? Okey, dia kata, tengok ni, dia bulatkan dekat bahu dia ada sendi. Betul kan? Kamu tengok macam mana orang bermain bola sepak ni. Dia kaki dia melentur ke belakang dan ke depan. Kamu tengok betul-betul kan? Ada yang pergi ke depan, ada yang pergi ke belakang. Lepas tu kalau tengok penari pula, tengok pula dia punya pergerakan jari dan pergerakan kepala dia serta badan keseluruhan dia tu lembut saja. Kalau misalnya tidak ada sendi, nampak macam kayu saja menari. Sama juga dengan pemain atlet seperti yang ni. Macam mana dia nak mengimbangkan badan dia? Kalau kaki dia lurus saja, tidak seimbang. Jadi kita kena bengkokkan kaki kita kadang-kadang untuk mengimbangkan badan kita. So sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Boleh lentur. Maksud lentur tu boleh buka dan tutup balik, boleh panjangkan dan pendekkan. Itu lentur lah. Okey, so terusnya. Pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Contohnya dia tunjukkan di leher. Sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan secara pusingan atau putaran. Boleh buat macam ni. Kan selalu bila sebelum memulakan aktiviti PJ ataupun nak bersukan, selalu cikgu-cikgu kamu ataupun kamu sendiri pun sudah mahir. Biasanya tahun 5 ni dah tahu, dah mesti kena warm up, kena buat pemanasan badan. Cikgu pun cakap kira 1, 2, 3 sampai 10, kira 10 sampai dan sebagainya. Jadi kita nak melenturkan sedikit bahagian sendi kita sebelum kita mula melakukan aktiviti-aktiviti yang berat seperti sukan lah. Okey, kemudian pada bahu pula, tulang bahu, sendi pada tulang bahu. Okey, tulang tangan dan juga tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Maksudnya atas tubuh ni badan daripada perut sampai ke atas. Okey, kemudian bagaimana pula sendi tulang bahu? Dia kata sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang. Kalau kita lempar ni tangan ni, kita kalau boleh, kalau kita nak melontar sesuatu dengan kuat, kita tarik tangan dari belakang sampai ke depan. Tapi kalau misalnya kita lempar nak perlahan saja, macam ni saja kan, macam tu saja. Kalau bermain dart kan, betul tak? Saya rasa murid-murid tahu dart tu kan, macam ni saja tangan kan, macam tu. Tapi kalau misalnya kamu nak perlu membaling bola kuat-kuat pada kawan kamu, ataupun kamu bermain badminton, kamu pegang raket tu, orang mesti tarik daripada belakang. Jadi itulah kegunaannya sendi pada bahu. Jadi boleh pergi ke hadapan, boleh boleh pergi ke hadapan, boleh pergi ke tepi dan juga boleh membuat putaran. Jadi ini aktiviti yang kalau kamu nak senang ingat, kamu buat pergerakan tu, InsyaAllah kamu akan ingat. Okey, sendi pada tulang lutut
dan juga tulang pinggul. Mana tulang lutut? Kat bawah lah, antara peha dan juga betis. Peha dan juga betis, tulang lutut. Kemudian tulang pinggul yang saya cakap dekat bahagian pelvic tadi. Okey, pelvis ke pelvic, macam tu lah, membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Jadi kita boleh bengkok dan lurus kerana kaki kita mempunyai tulang lutut, mempunyai sendi pada tulang lutut dan juga tulang pinggul. Bila nak membengkok dan meluruskan ni, macam-macam aktiviti. Nak berlari, nak berbasikal, lepas tu melompat, mesti membengkok dan meluruskan kaki. Okey, bagaimanakah berdasarkan pergerakan tulang daripada sendi yang ditunjuk, nyatakan fungsi sendi tadi dia dah maklumkan. Okey, kamu tengok dekat gambar sini, ini adalah sedikit informasi. Lepas tu nak menguji kita. Tekan dan kenal pasti tulang-tulang pada tangan kamu. Yang ni, jari kita ni. Pada pendapat kamu, mengapakah terdapat banyak tulang pada bahagian jari dan tapak tangan? Kenapa ada? Tengok betul-betul. Jari, lepas tu ada tulang. Lepas tu tulang lagi. Ni tulang lagi. Kenapa tak satu kali je? Kenapa tak lurus saja satu kali? Ini satu tulang, ini satu tulang, ini satu tulang, ini pun satu tulang, ini pun satu tulang. Jadi cukuplah 5. Kenapa nak banyak-banyak? Kenapa kena satu tulang? Ni lagi tulang lagi, ni tulang lagi. Dekat hujung tulang yang kecil pula tu. Kenapa kena ada banyak tulang pada jari? Kerana kita banyak menggunakan tangan untuk melakukan pelbagai aktiviti, dan di bahagian jari ni juga terdapat banyak sendi, joint. Boleh? So, sendi-sendi ini kita perlukan banyak lah, sebab kita banyak menggunakan tangan. Kalau misalnya dekat sini, dekat lengan lengan kita ni cuma ada tangan, cuma ada 2 tulang saja, kerana kita tak gunakan dia untuk mengangkat, kita cuma untuk membengkok dan melurus saja. Tapi kalau untuk jari kita ni, nak buat simbol, emoji ke macam-macam mana, buat bentuk tangan ke macam mana, mengangkat, meramas, apa lagi, macam-macam gunakan yang hujung jari ni. Betul tak? Okay, so itulah kegunaannya. Baik, sekarang kita pergi kepada kepentingan sistem rangka manusia. Kenapa penting ada tulang? Kamu pun tengok ni. Ni pagi-pagi ataupun biasa cikgu masuk kelas macam ni lah. Situasi yang berlaku memang ada di semua sekolah pun macam ini. Sistem rangka adalah sangat penting kepada tubuh kita. Apakah yang berlaku dalam sini? Murid ni bila cikgu dia masuk, dia pun nak bangun. Apakah yang terjadi jika kita tiada sistem rangka? Macam mana nak bangun? Tengok. Bangun, kalau kamu cari di internet, ada cara bangun yang betul. Sebab itu bila berada di kelas, apabila cikgu masuk, kamu mesti bersedia untuk bangun. Dan kalau cara bangun yang betul, bukan tolak kerusi macam tu saja. Sebab itulah bunyi bising. Betul tak? Bila kamu berada di kelas, cikgu nak masuk, bunyi kawan kursi, bunyi kawan ni lagi kursi yang diheret kaki dia tu kan. Macam-macam. Cuba kamu bangun dengan betul-betul dan duduk dengan betul di meja kamu. Kamu akan berasa selesa dan tulang kamu akan tahan lebih lama. Ni sebab apa rasa tak selesa? Bila cikgu masuk aja dah rasa mengantuk. Bila cikgu masuk aja dah rasa lengur badan, sebab kita bermula dengan kedudukan yang tidak selesa untuk tulang kita. Itulah punca dia. Okey. So kalau kamu tengok dekat sini, mereka bangun dan berdiri dengan tegak. Bila nak duduk balik. Okey. Yang kedua, situasi yang kedua, tengok ni jadi cair. Apakah yang akan terjadi jika pada bentuk tubuh kita? Bentuk tubuh kita jadi macam mana? Tidak tetaplah bentuk tubuh kita ni kalau tidak ada tulang. Jika manusia tidak mempunyai sistem rangka, jadi badan manusia ni tidak mempunyai bentuk yang rata, bentuk yang sekata ataupun bentuk yang normal. Faham? Jadi ini pentingnya ada tulang di dalam badan kita, rangka dia. Okey, apakah yang akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Jika tidak dilindungi oleh sistem rangka, berlaku kecederaan kepada otak kita dan akibatnya akan mempengaruhi sistem badan kita yang lain, kerana otak kita adalah pusat utama yang mengawal semua
ke apa yang berlaku di dalam badan kita. Di luar badan pun ada sesetengah perkara yang dikawal oleh otak kita seperti peluh dan sebagainya. Tapi bukan kebanyakan, semua yang berlaku di dalam badan kita adalah daripada otak kita. Isyarat ke, rangsangan ke, atau gerak balas ke, itu adalah diterima oleh otak. Jadi kalau otak kita tercedera, kita boleh jadi stroke, boleh juga jadi kalau kamu pernah dengar istilah seperti slip disc, istilah kecederaan tulang yang macam-macam dalam dunia perubatan ni. Jadi kita kena jaga otak kita. Kalau boleh, kepada murid-murid semua, sama ada yang menonton daripada sekolah cikgu SK Agama Miss Miri ataupun daripada mana-mana sekolah, apabila kita melakukan aktiviti, berhati-hatilah dan elakkanlah daripada melakukan kecederaan pada bahagian kepala. Itulah bahagian yang paling penting. Sebab itu kalau kamu tengok orang yang bergusti ke, orang yang silat ke, ataupun pertandingan-pertandingan yang bukan ganas, yang memerlukan tenaga yang tinggi, mereka menetapkan peraturan tak boleh kawasan muka, tak boleh bahagian kepala. Pengalaman cikgu tengok macam itulah. Bila bawa murid pergi bersilat ataupun aktiviti-aktiviti berkaitan dengan fizikal, mereka tetapkan peraturan tidak boleh mensasarkan ataupun target kepada bahagian kepala. Sebab bila kepala sudah cedera, otak cedera, memang susah lagi untuk pulih. Okey, situasi yang keempat, apa yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Tengok ni, dia tidak seimbang. Macam tadi, sepatutnya kaki dia lurus bila nak turun tangga, dia pergi bengkok pula. Jadilah dia jatuh daripada tangga ini. Faham? So organ dalaman dia macam mana bila tak mempunyai sistem rangka ni? Tak boleh nak melurus, tak boleh nak membengkokkan kaki. Apa jadi kepada organ-organ dalaman dia? Jadi tidak ada perlindungan. Cuba kamu bayangkan kalau paru-paru kita ni tidak ada perlindungan daripada tulang rusuk. Boleh bernafas. Bila kita bernafas, apa jadi pada dada kita? Dada mengembang. Bila kita menghembus udara, dada mengecut. Itu juga disokong oleh tulang rusuk. Kalau misalnya kita bernafas, masuk angin banyak-banyak, kembang banyak-banyak, boleh jadi cuma kamu fikirkan apa yang akan berlaku kepada paru-paru kita. Okey, kecederaan dan sebagainya apabila kamu jatuh ni contohnya, ataupun kamu terkena objek-objek tajam, maka objek-objek tajam itu terus terkena pada organ dalaman. Itu agak bahaya. Okey, so seterusnya ialah model rangka manusia. Aktiviti RIA ini kita akan lakukan di sekolah. Cikgu akan sediakan template dia ini untuk kamu lakukan dia, untuk kamu hasilkan dia, dan minta kamu untuk membentang apa nama tulang dan juga apa nama sendi yang ada di bahagian rangka manusia. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita tidak ada latihan yang khusus untuk hari ini dahulu. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Semoga untuk pembelajaran yang seterusnya kamu kekal untuk menonton rakaman cikgu, dan cikgu harapkan kita semua dalam keadaan yang sihat dan selamat, dan sehingga cikgu mendoakan semoga kita cepat-cepat dapat kembali ke sekolah seperti biasa, insya-Allah.